billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, seperti biasa pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk meneruskan hidup kita di atas muka bumi ini. Tidak lain dan tidak bukan, satu tujuan kita adalah untuk mengumpul amalan yang baik agar ini menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Alhamdulillah, terima kasih kerana setiap pagi tidak pernah ketinggalan dengan temu janji kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan ianya memberikan manfaat untuk kehidupan kita sepanjang perjalanan kita ini, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, bertemu lagi kita untuk edisi 13 Ogos 2022 bersamaan 15 Muharram 1444 Hijrah, hari Sabtu. Sudah semestinya ramai daripada kalangan kita pada hari ini mengambil peluang di samping cuti, orang kata cuti hujung minggu ini untuk bersama dengan keluarga. Apa salahnya kita ajak juga keluarga kita untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapat ini menjadi panduan untuk kehidupan kita, insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, seperti biasa rancangan Tanyalah Ustaz kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita selidiki, sama-sama kita pelajari, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita, kesinambungan dan juga kelangsungan daripada surah Sad, dan pada hari ini kita akan membincangkan daripada ayat 19, 20 dan juga 21. InsyaAllah seperti biasalah, bila mana kita memasuki segmen ataupun silibus tafsir dan taranum ini, tidak molek sekiranya tidak bersama dengan kita pada pagi ini ataupun tidak bersama dengan kita, iaitu naskah Al-Quran. Mudah-mudahan di samping kita pada pagi ini membaca ayat 19 hingga ayat 21 dalam masa yang sama. Selepas habis saja rancangan ini, kita teruskanlah lagi dengan bacaan-bacaan ayat-ayat ataupun surah-surah yang lainnya, insya-Allah. Untuk membincangkan topik kita pada pagi ini, seperti biasa bersama dengan saya pada pagi ini salah seorang ahli panel yang orang kata apa, sebagai seorang yang memang mahir di dalam bidang Al-Quran ini, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Dr. Muhammad Luqman Ibrahim kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sihat Doktor? Alhamdulillah. Berapa kali dah kita temu janji tak dapat bersama ni. Alhamdulillah pada pagi ini kita direzekikan untuk bersama, insya-Allah. Seperti biasa sidang penonton sekalian, ada separuh soalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah sebagai permulaannya ini tidak lengkap sekiranya kita tidak diperdengarkan dengan alunan suara daripada yang berbahagia Al-Fadhil Doktor kita menerusi surah Sad ayat 19 hingga 21 ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayuh sama-sama kita dengarkan. Silakan Doktor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Terima kasih dari Aiman, dari Luqman. Bertukar juga kita. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini. Dan tuan-tuan, puan-puan, kita akan sama-sama meneliti, membincangkan dan juga mentilawahkan ayat daripada surah Sad ayat ke-19 hingga 21.
Jadi tuan-tuan boleh dapatkan mushaf ataupun telefon tuan-tuan masing-masing untuk kita sama-sama membaca beberapa ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan dengan maksudnya tuan-tuan, dan kami mudahkan juga unggas untuk berhimpun, untuk bertasbih memuji kami bersama-sama dengannya, tiap-tiap satunya mengulangi tasbih masing-masing menurutnya. Dan kami kuatkan kerajaannya, serta kami kurniakan kepadanya hikmah kebijaksanaan dan berkata-kata dalam menjalankan hukum dan menjatuhkan hukuman. Dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad berita perbicaraan dua orang yang berselisih ketika mereka memanjat tembok tempat ibadat. Muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut tentang ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini, Ustaz nak bincangkan sedikit dulu perkara yang berkaitan dengan Al-Quran dan ayat ini, iaitu pada bahagian qiraat ringkas yang kita nak bincangkan sedikit mana. Jadi tuan-tuan, bacaan yang kita baca sama-sama tadi, iaitu namanya bacaan Hafs daripada Asim. Hafs daripada Asim. Yang ini setiap kali kita bertemu maka Ustaz akan sebutlah yang ini kan, dan tuan-tuan pun sedia maklum bahawa bacaan Hafs daripada Asim ini adalah bacaan yang mendominasi seluruh dunia. Dia ibarat satu mazhab. Satu mazhab. Kita biasa dengar mazhab ni buat semayang, buat puasa, fiqh lah, Syafi'i apa semua itu kita biasa dengar. Tetapi dalam baca Al-Quran ada mazhab juga? Kita jawab, ya, ada juga mazhab. Cuma oleh kerana hampir seluruh dunia membaca dengan satu sahaja, iaitu Hafs daripada Asim, maka kita tak biasa dengar ada mazhab yang lain. Kalau para pelajar yang belajar secara khusus perkara ini, dia tahulah. Tetapi masih bahagian qiraat ini adalah pada satu bidang yang tersendiri dan belum dikuasai oleh ramai orang. Baik, tuan-tuan, ada bacaan yang lain yang Ustaz nak baca pada pagi ini pada ayat nombor 20. Ayat nombor 20. Kalau tuan-tuan boleh buat catatan sedikit, sebab qiraat ini maksudnya ada sedikit perubahan kepada bacaan ini, tetapi perubahan ini juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayat nombor 20 ada dua tempat perubahan, ya. Wa shaddadna mulkahu wa ataina. Ini bacaan Warash daripada Nafi'. Warash daripada Nafi'. Pada mad badal itu dibaca dengan Warash membaca 2, 4 dan 6. Kita ambil 6 lah, ambil 6 harakat. Wa ataina. Wa itu 6 harakat. Kita biasa 2 kan, wa ataina. Tapi Warash membaca dengan 6 harakat. Kemudian yang kedua ialah wa faslal khitab.
Kita tak ada apa je dah wa faslal khitab. Tak. Tetapi Imam Waras membaca dengan wa fasla. La itu jadi taghliz. Jadi tebal. Dia tebal. So umpama tuan-tuan baca Allah, cuba mas sebut Allah. Allah. Lam itu juga. Lam itu dia ditaghliz, ditebalkan tak? Maka dengan sebab itu fasla sama. Jadi Ustaz bagi contoh dulu. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. Jadi tuan-tuan 6 harakat dan wafaslah. Kalau tak biasa tu terbelit juga. Terbelit juga lidah lah. Baik tuan-tuan, sekarang Ustaz dah baca, giliran mana pula untuk baca. Dua tempat dengan perubahan tersebut. Baik, cuba silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa shaddadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Allahu Akbar, terbelit dah. Wa faslal khitab. Baik, terima kasih. Betul lah, bila kita memang tak biasa bacaan sebegini jadi bila nak buat tu macamlah tergeliat sikit bunyi. Tapi tak apa. Ini tujuan Ustaz dan tuan-tuan supaya kita dapat sama-sama memahami di sana ada satu bacaan lain yang juga merupakan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah sebahagian daripada ilmu al-Quran yang sangat besar sebenarnya dalam masalah qiraat. Jadi sedikit tambah soalan doktor berkaitan dengan kita dah tahu hari ini kita dah tahu satu lagi qiraat iaitu pada warsh dan kita juga tahu bahawa qiraat ini juga pernah dibaca oleh baginda SAW sendiri. Jadi kalau kita nak bawakan bacaan-bacaan qiraat yang berbeza ni di dalam solat secara berjemaah di dalam masjid, adakah dibenarkan ke? Baik, terima kasih. Soalan baik kan. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah sekalian, untuk membaca qiraat ini dalam sembahyang, ulama memberi beberapa syarat. Beberapa syarat. Antara lain ialah syaratnya pertama dia kena mahir satu perkara. Kemudian kalau tempat tersebut bukan tempat yang biasa dengan qiraat, dia kena beritahu dulu. Kena beritahu. Kena beritahu dulu. Tapi kalau beritahu pun orang yang makmum yang muafiq bersama imam, yang takbiratul ihram bersama imam, okeylah. Masalahnya kalau maghrib rakaat yang masbuk rakaat kedua tu macam mana? Jadi seeloknya tidak dibaca pada tempat yang tidak biasa. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, sebahagian ulama menghalang terus jangan dibaca qiraat pada masyarakat awam sebab dia boleh mendatangkan fauda, huru-hara. Sebenarnya tidak salah tapi huru-hara tu salah. Jadi susah memakmum nanti. Satu perincian yang baik daripada bagian doktor dan memberikan penjelasan kepada semualah. Kalau lepas ni imam-imam yang nak cuba membacakan qiraat tersebut, kena pastikan dahulu jemaah semua dah ada dekat dalam tempat solat dan juga telah pun diberitahu terlebih dahulu, insya-Allah. Jadi banyak lagi kita akan kupas yang akan kita bincangkan daripada ayat 19 hingga 21 pada surah Sad ni. Namun sebelum itu kita akan berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sama-sama kita mengambil iktibar dan juga pengajaran di sebalik ayat 19 hingga 21 daripada surah Sad pada pagi ini. Alhamdulillah, sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, telah pun kita diperdengarkan dengan bacaan alunan suara yang cukup lunak daripada seorang insan yang sega, iaitu Dr. Luqman Ibrahim kita pada pagi ini, membincangkan dan membacakan kepada kita ayat 19 hingga 21 pada surah Sad. Dan sudah semestinya kita nak tahu apakah sebenarnya intipati dan juga rahsia di sebalik ayat-ayat yang kita bincangkan pada pagi ini. Jadi doktor, boleh tak kita nak memahamilah di sebalik ayat 19 ataupun 20-21 ni, apakah yang Allah SWT cuba sampaikan kepada kita, doktor? Silakan doktor. Terima kasih Iman. Muslim-muslimat rahmatullah sekalian. Dalam kisah yang Allah SWT ceritakan ini tentang Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan tuan-tuan, kebiasaannya
rasul-rasul sebahagian Allah ceritakan tentang kelebihan mereka, mukjizat yang ada kepada mereka sebahagian. Tetapi rasul-rasul yang lain sebahagian pula tidak diceritakan langsung. Itu dalam Al-Quran ada menceritakan mukjizat Nabi Allah Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa dan lain-lain rasul. Tetapi itu sebahagian. Adapun yang sebahagian lain, misalnya Nabi kita, misal Nabi Idris, kita tak jumpa tak. Ilyas, jadi kita tak jumpa yang itu dah. Kecuali kalau ada dalam hadis pun sedikit-sedikit. Jadi itu kelebihan yang Allah beri kepada rasul-rasul yang pelbagai lah. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, dalam kes ini Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan Nabi Allah Daud alaihi salam ini diberi beberapa kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain yang besarnya ialah diberi satu kitab namanya Zabur. Yang menjadi 4 kitab utama, iaitu pertama sekali Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Jadi Zabur ini diberi kepada Nabi Allah Daud. Dan sebahagian Nabi diberi pula yang lain dipanggil suhuf. Apa dia suhuf? Lembaran-lembaran yang kita kata berpecah-pecah begitu, lembaran-lembaran yang dinamakan suhuf ini. Dan dalam Al-Quran sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Musa tu dapat suhuf sekali. Suhuf pun dapat, kitab pun dapat. Nabi Ibrahim dapat suhuf. Dalam riwayat menyebutkan Nabi Syith ada suhuf, dan begitulah beberapa orang Nabi dan Rasul. Jadi tuan-tuan, itu pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebut dalam Al-Quran a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Rasul ini di kalangan malaikat, di kalangan manusia, bukanlah satu perkara yang boleh di-apply, diminta. Okey, kita isi borang dulu nak jadi rasul. Itu tak boleh. Allahu yastafi. Allah memilih rasul ini, dan bila Allah pilih, dialah menentukan siapa jadi rasul, siapa jadi nabi. Jadi makna tuan-tuan, ini adalah satu pilihan khas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul tersebut. Adalah kelebihan amalan yang Allah melihat dia ada kepada dia. Baik. Muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, bila sebutkan tentang Nabi Allah Daud, antara perkara-perkara penting yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia ialah kita kata pertama Zabur tadi. Kemudian Nabi Daud juga diberi satu kerajaan. Satu al-mulk, satu kerajaan, yang mana kerajaan ini Allah beri kepada Nabi Allah Daud sebagai satu kelebihan kepadanya, kemudian diikuti selepas itu oleh Nabi Sulaiman. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, Ustaz nak merujuk sikit perkara ini, kita ambil perhatian bersama. Di kalangan para nabi dan rasul, kalau disemak, dicek, hanya beberapa orang rasul yang sedikit yang mendapat kerajaan. Aman, cuba sebut berapa nabi rasul yang nabi dan rasul dapat kerajaan, berapa orang? Nabi Daud, Nabi Daud, Nabi Sulaiman lagi. Nabi Muhammad, Ya. Madinah. Tak tahu dah. Kita dah mula itu. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam, tapi dia sebagai menteri keuangan. Jadi tuan-tuan, kalau yang lain kita dah cari-cari dah mana lagi Jadi makna tuan-tuan, kerajaan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada seorang rasul, kepada seorang nabi ini, bukanlah satu kemestian dia jadi nabi, jadi rasul mesti dia memerintah, tidak. Bahkan seluruh para nabi dan rasul datang yang sepakat satu perkara. Dia sepakat satu perkara. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum 'Ad Nabi Hud, qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, jangan kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada tuhan melainkan dia. Wa ila samud akhahum salihah, sama juga Nabi Saleh kepada kaum Samud, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama juga bahasa yang sebiji, iaitu sembahlah Allah, tidak ada tuhan melainkan Allah.
wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Rasul yang berbeza, ayat tapi semua membawa perintah yang sama iaitu sembahlah Allah, jangan kamu sembah selain dia. Maknanya tuan-tuan, kalaulah Rasul itu diberi kerajaan, ya alhamdulillah. Kalau tidak diberi kerajaan pun tak apa, tidak ada masalah. Yang penting dia menyeru manusia untuk mentauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Itu datang kepada semua para rasul, tidak terkecuali. Malahan rasul-rasul ni, contoh Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa datang kepada Firaun, mendakwahkan Firaun, bukanlah nak ambil kerajaan Firaun dak. Tetapi hanya cukuplah Nabi Musa ini memberitahu dia, Firaun, kamu sembah Allah. Kamu sembah Allah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, lepas tu kamu nak jadi raja, jadilah, tidak masalah, aku tidak nak ambil pun. Dan kes ini juga berlaku tuan-tuan kepada satu orang raja namanya Najashi di Habsyah. Najashi di Habsyah. Bila awal Islam hijrah ke sana, Najashi telah melayan dengan begitu baik orang Islam yang hijrah ke sana. Maka tuan-tuan, akhirnya Najashi ini telah memeluk Islam. Cuma dia tak sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kalau sempat, maka Najashi ini akan jadi sahabat. Tak sempat bertemu. Sebab syarat menjadi sahabat ini ialah man laqiyar rasul, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amana bihi, dan beriman dengan Nabi, wa mata 'alal Islam, mati dalam Islam. Tiga syarat ini oleh kerana tidak ada kepada Najashi, dia tak. Tapi dia telah meninggal, akhirnya Rasulullah telah buat sembahyang ghaib kepada Najashi kerana dia telah menjadi Islam. Itu dalam riwayat menyebutkan demikian. Tapi nak bagi tahunya, kamu nak jadi raja, jadilah, tak ada masalah, tetapi kamu mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Sebenarnya menempelak juga ayat daripada doktor tu kepada pendakwah-pendakwah di luar sana, termasuklah diri saya sendiri, iaitu kita ni bila mana nak berdakwah tu sebenarnya objektif kita ni sebenarnya nak ajak orang untuk tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kita nak dapatkan wang ringgit, bukan untuk kita nak dapatkan pangkat dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan ayo sama-sama kita memperbaiki kita punya niat sebagai pada pendakwah muda di luar sana, agar kita semua tidak terleka dan juga terus lemas dengan lautan dunia yang entah sampai bila, insya-Allah. Jadi banyak lagi kita akan bincangkan dan bualkan berkaitan dengan topik ini. Namun sebelum tu kita nak berhenti berjeda sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru membincangkan surah Sad, surah yang ke-38 dalam Al-Quran, memiliki 88 ayat dan juga memiliki 3 konteks ataupun topik utama yang dibincangkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan konsep tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah penceritaan tentang kisah-kisah anbiya seperti mana Nabi Ayub, Nabi Sulaiman, dan juga pada pagi ini kita bincangkan tentang Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiganya adalah berkaitan dengan pengorbanan dan juga perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap apa yang kita dapat pada pagi ini, selain daripada kita dengar, kita juga catat. Mudah-mudahan kita tidak terlupa dengan setiap ilmu yang kita dapat pada pagi ini. Kepada sidang penonton, sahabat-sahabat saya serumpun yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa, jangan lupa untuk sama-sama kita laksanakan tugasan mudah di dalam menyebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sampaikan apa yang kita dapat pada pagi ini juga kepada kenalan-kenalan rapat kita. Mudah-mudahan semuanya mendapat manfaat daripada ilmu yang dikongsikan pada pagi ini, insya-Allah. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan, seperti biasa boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang telah pun ditertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita teruskan lagi, doktor, dengan ayat yang ke-20 daripada surah Sad ni. Apakah yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita? Silakan, doktor. Baik, tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian.
ayat-ayat ini sebenarnya menceritakan tentang kelebihan kita kata mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Allah Daud. Dan Ustaz suka sentuh dulu tuan-tuan berkenaan perkara ini menceritakan tentang bagaimana burung. Sebelum itu ayat yang lepas menceritakan tentang bukit bukau, gunung ganang bertasbih bersama yusabbih nabil asyi wal isyraq. Kemudian burung-burung juga. Dan antara kelebihan Nabi Allah Daud ini ialah suaranya sangat baik dan kalau dibaca dalam riwayat-riwayat menyebutkan bila dia baca ni burung tak boleh terbang. Ada yang kata lekat begitu, itu mukjizat lah. Ada yang kata tak boleh, orang Kelantan ni mepeh. Turun dia mesti hinggap, dia tak boleh. Kenapa? Kerana kemerduan suara Nabi Allah Daud alaihi salam. Baik tuan-tuan. Ustaz nak sebutkan tentang mukjizat. Mukjizat ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada seorang rasul. Dan mukjizat ini bukan bersifat secara berterusan. Nah, ayat ini menyebut secara umum lah, itu kisah Nabi Allah Daud. Hari ini berlaku mukjizat, esok lusa belum tentu. Belum tentu. Jadi tuan-tuan, sebagaimana berlaku contoh Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, bila Allah tanya, "Wa matil kabiyaminika ya Musa?" Ya, wahai Musa, apa sebelah tangan kanan kamu? Dia pun jawab, qala ya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ini tongkat aku ya Allah, aku kadang-kadang aku duduk bertelekam gitu, kemudian aku buat hala-hala kambing. Qala alqiha ya Musa. Campak. Musa pelik, campak. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Bila campak jadi ular. Takutlah dia lah. Qala khudha wala takhaf. Ambil, jangan takut. Musa pejam mata, ambil, jadi tongkat balik. Baik, itu satu mukjizat Allah beri kepada Nabi Allah Musa, tongkat jadi ular. Baik, ketika berhadapan dengan saharah Fir'aun, ahli sihir Fir'aun, tuan-tuan, pada masa itu ahli sihir Fir'aun ni dia ambil tali, ikat-ikat, lempar jadi ular. Sepatutnya Musa dah fikir tongkat aku baru jadi ular sebelum ni kan. Campak jadi ular lah kan. Tak tuan-tuan, dia Musa sengap saja diam. Sebab dia tahu ini mukjizat. Bila mukjizat dia tak berlaku setiap kali. Berpanjangan tak. Hanya bila Allah izinkan. Sehingga Allah kata alqiha ya Musa, campak dah. Talqaf ma sana'u, barulah Musa campak. Berjadi ular balik rupanya. Jadi nak faham tuan-tuan bahawa benda-benda mukjizat dan yang bawah sikit batu kibat karamah, kelebihan-kelebihan bukan berlaku banyak kali. Ada kadang-kadang berlaku tapi tidak kata hari ini berlaku esok mesti berlaku. Jadi kalau ada karamah berlaku macam tu, peliklah tuan-tuan. Ustaz nak sebut poin Ustaz di sini ialah supaya jangan kita percaya sangat benda-benda yang bersifat seperti itu. Dia tidak berlaku setiap kali. Yang Allah sebutkan, ya. Yang Allah tak sebutkan, maka kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, bila berlaku musim kemarau, kisah dalam Hudaibiyah, bila sahabat tidak ada air, Rasulullah kata bawa sini Qidr ini kendi. Kendi. Dan kendi itu ada air sedikit, Rasulullah pun celup tangannya. Bila celup tangan, Rasulullah keluar tangan, keluar air ke celah ni. Masya-Allah. Macam pipe ni. Sahabat pun ada yang tak ada air, kemudian mandi apa semua. Air keluar ke celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masa Hudaibiyah tahun ke-6 Hijrah. Kemudian lepas itu tuan-tuan, berapa banyak lagi berlaku maja'ah, kemarau panjang, kelaparan seumpama tak ada air apa semua ni berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kata, relax. Jangan, no problem. Kita jumpa Nabi. Celah ni ada air. Rasulullah angkat tangan, keluar air. Tidak begitu tuan-tuan. Kerana sahabat tahu bahawa itu adalah mukjizat dan mukjizat bukan berlaku setiap hari. Sama macam bulan terbelah lah doktor. Ya, betul. Kalau tiap hari minta bulan terbelah habis. Jadi maknanya benda-benda seperti ini kita kena faham bahawa ini adalah benda-benda khas. Sama dengan karamah. Kalau karamah orang tu dapat karamah tertentu kan, macam satu kisah tuan-tuan, di Melaka ada satu orang waliullah yang dia ada pondok dia apa semua, Syekh Abdul Wahid nama dia lah. Ni sekitar 70-an 80-an dululah. Jadi orang cerita bahawa kisahnya ialah dia ni pernah naik kereta, orang beri kereta pada dia yang tu, kereta lama, kemudian mati tengah jalan. Dia kata kat driver dia ambil air tepi jalan.
rupa tak ada minyak kan, bubuh air dalam tong minyak tu, jalan kereta ini. Masya-Allah. Dan kisah ini tuan-tuan didiamkan, dia pesan kepada driver dia, jangan bercerita pada siapa-siapa, jangan cerita pada siapa-siapa, jalan kereta tu tuan-tuan. Dan kisah ini diketahui hanya lepas dia mati. Maknanya benda ini bukan untuk dimegah-megahkan supaya nak jaga hati daripada riak dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, lepas dia mati barulah driver dia cerita bahawa tuan guru ni gini. Masya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan boleh buat juga, diam-diamkanlah. Diam-diam jangan nanti tiba-tiba ni takut apa, orang tak pergi ke stesen minyak, pergi ke tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar. Jadi satu perkongsian yang menarik pada doktor, sebenarnya salah satu juga doktor, kerana syarat bagi mukjizat para rasul ni ianya bukanlah berlaku secara berpanjangan. Seperti mana tongkat Nabi Musa, sebab itulah bila ketuk dekat laut, dia tak jadi ular, dia terbelah pula laut. Jadi itulah juga dikatakan sebagai mukjizat para rasul yang menjadikan satu keajaiban bagi melemahkan musuh-musuh Islam itu sendiri, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, jom doktor, adakah bersedia untuk kita raikan soalan-soalan daripada penonton kita? Jadi insya-Allah kita nak raikan soalan pertama daripada sahabat penonton kita, daripada Al-Shal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk pada ayat yang ke-19, selain gunung ganang turut bertasbih, adakah kalimah kullahu awab itu membawa maksud burung-burung itu berkumpul mengulangi apa yang Nabi Daud AS zikirkan dan mereka bertasbih bersama-sama dengan Nabi Daud AS? Mohon Ustaz kongsikan. Syukran. Biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Ya. Baik, terima kasih kepada Al-Shal. Soalan yang sangat baik. Ya, memang benar, itu antara ulasan-ulasan yang diberikan oleh para ulama. Dan wat-tayra mahsyurah, burung yang mahsyurah, majmu'ah, yang berkumpul. Dalam ulama-ulama tafsir membincangkan perkara ini, iaitu mereka berkumpul kemudian mereka bertasbih mengulang-ulang perkara tersebut. Asal makna awab ini makna merujuk kembali. Dan antara sifat Nabi Daud alaihissalam yang Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengok ni, awab. Zal aidi innahu awwab, isbir ala ma yaqulun, wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Jadi sifat-sifat ini diteliti oleh para ulama mufassirun khususnya, iaitu menyebut ke satu persatu kenapa disuruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerhati, untuk meniru Nabi Allah Daud alaihi salam. Dia seorang raja, dia seorang pemerintah, tetapi banyak pula masa dia yang diberikan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Zabur, kemudian bertasbih, bertahmid, bertakbir dan seumpamanya. Kalau dia seorang nabi, seorang khalifah, seorang pemerintah boleh, kenapa kita tidak boleh? Allahu Akbar. Jadi itu untuk sama-sama kita renung. Inilah antara yang disuruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meniru Nabi Allah Daud alaihi salam. Satu perkara yang perlu kita sama-sama muhasabah. Sedangkan seorang pemimpin yang hebat mampu untuk membaca Al-Quran, membaca kitab sebagainya, apatah lagi kita. Alhamdulillah pada pagi ini kita berkesempatan untuk sama-sama membaca walaupun 3 ayat. Kita jangan kita harapkanlah janganlah hanya sekadar 3 ayat ni saja. Jadi lepas saja habis tanya ustaz pada pagi ni, teruskanlah dengan bacaan-bacaan ayat lain. Boleh baca surah Al-Ikhlas pun tak apa dah. Insya-Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, insya-Allah. Jadi doktor, tambahan sedikitlah. Tadi doktor dah menyebut berkaitan dengan kitab. Kita dah masuk kitab. Nak tanya juga doktor, adakah intipati dalam kitab Zabur itu ada terkandung juga dalam kitab Al-Quran yang kita baca sekarang ini, doktor? Baik. Terima kasih kepada Na'i Luqman dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian. Berkenaan dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ini, yang kita disuruh beriman ni ada 4 lah. Yang pertama sekali Zabur, Taurat, Injil dan juga Quran yang ada sekarang. Baik. Ketiga-tiga isi kandung kitab yang ada dalam Taurat, Injil, Zabur, tiga-tiga ini sudah ada dalam Al-Quran. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa lau kana Musa hayyan, kalau Nabi Musa itu hidup sekarang, ma wasi'ahu illa tibai, dan dia tidak ada pilihan melainkan kena ikut aku. Ringkas fahaman mudah yang tuan-tuan, bahawa yang Nabi Musa bawa itu sudah ada dalam Al-Quran. Jadi tak perlu lagi bawa yang Nabi Musa punya. Kemudian itu menunjukkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkara ini memang terjadi sungguh satu ketika nanti Nabi Isa turun.
Nabi Isa turun tu, dia antara perkara pertama dia turun, kemudian dia sembahyang bersama Imam Mahdi. Baik, dia sembahyang itu ikut mazhab mana? Atau ikut apa syariat mana? Syariat Imam Mahdi, Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sudah tidak ada syariat Nabi Allah Isa alaihi salam. Kenapa? Kerana semua syariat telah disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu tuan-tuan, dalam hal orang kata bahawa Al-Quran ini datang, Rasulullah datang semua menasahkan, memansuhkan semua sekali. Ustaz, aku kurang setuju kata memansuhkan. Yang lain dimansuhkan, dibatalkan, yang ada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang lebih tepat ialah Nabi Muhammad datang sebagai mutammim, menyempurna, bukan mansuh. Ya, sebahagian itu adalah yang dibatalkan, tapi yang tepatnya adalah menyempurnakan. Contoh mudah tuan-tuan. Rukun Islam kan ada 5 perkara tak? Cuba kita cek. Mengucap la ilaha illallah ada ke tak dulu? Ada. Oh, ada. Sembahyang ada ke tidak? Ada. Puasa ada ke tidak? Ada. Zakat ada ke tidak? Ada. Haji sudah ada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma yang Rasulullah datang itu menyempurnakan. Maknanya asas 5 ini dalam Islam sudah ada. Tinggal lagi disempurnakan. Syariat Muhammad itu adalah untuk menyempurnakan syariat para nabi yang lain. Jadi insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi kita semua dapat satu benda lah. Sebenarnya apa yang kita amalkan ini sebenarnya sudah pun lama diamalkan oleh bangsa-bangsa ataupun kaum-kaum nabi yang lain yang terdahulu insya-Allah. Jadi banyak lagi kita nak buatkan doktor. Jadi sebelum tu kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini di dalam Taman-Taman Syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pada pagi ini kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama memahami intipati isi kandungan daripada Al-Quranul Karim menerusi surah Sad ayat 19 hingga 21. Mudah-mudahan perkongsian kita yang kita dapat pada pagi ini menjadi satu fahaman dan juga satu pengajaran dan juga iktibar buat kita semua di dalam meneruskan perjalanan kehidupan kita, insya-Allah. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang tertera. Dan insya-Allah doktor, kita pada saat ini ada salah seorang pemanggil tetap kita. Pemanggil tetap kita, pemanggil setia kita, tak lain tak bukan Tuan Haji Omar Abdul Majid di talian. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan Dr. Muhammad Luqman Ibrahim. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Feldah Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Dai dan Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar? Alhamdulillah, saya sihat-sihat, orang tua biasalah Dai. Alhamdulillah, semoga terus diberikan kesihatan agar terus boleh bertanyakan soalan-soalan yang berkualiti untuk kami semua. Silakan soalan pada pagi ini Tuan Haji Omar. Alhamdulillah. Ya, jadi soalan saya begini, Doktor ya. Doktor, kita dimaklum tadi ayat yang ke-19 dalam surah Sad yang kita bincangkan pada pagi ini. Doktor ada menyebut ini kelebihan Nabi Daud ini ialah suara dia mempunyai suara yang cukup merdu lah Doktor ya. Sebab kata Doktor tadi kalau dia dengar, kalau burung dengar pun burung dah apa orang kata tak boleh nak bergerak, kata Doktor tadi di atas kemerduan suara Nabi Daud itu tadi. Soalan saya ni Doktor, sekarang ni di zaman semua moden ni kadang-kadang kita nak suara merdu ni kita berbagai-bagai cara. Buat apa? Ada yang menggunakan inverter dan sebagainya lah. Ada yang jumpa warm-off ada untuk memerdukan suara. Dan soalan saya, kadang-kadang kita mengaji pun nak merdukan suara, nak dipertandingkan suara itu. Jadi saya mohon pencerahan Ustaz, apakah pandangan Doktor sendiri mengenai orang yang mengaji dan orang kata bertanding kemerduan suara untuk membaca Al-Quran ini, dipertandingkan suaranya itu. Apakah ia di segi pandangan Doktor dan Islam sendiri mengenai perkara ini? Itu soalan saya Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar di atas satu soalan yang cukup jelas untuk sama-sama kita dapatkan jawapannya. Silakan Doktor. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar. Pertama sekali soalan yang sangat baik berkenaan dengan
tentang suara yang dikaitkan dengan Nabi Allah Daud alaihi salam. Itu adalah satu mauhub lah, benda yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian orang suaranya sangat baik, sebahagian orang kurang sikit. Itu masing-masing dia ada pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan dari sudut itu Allah Subhanahu wa taala tidak ambil kira sebenarnya. Nah, yang dia ambil kira, kalau kita kata orang tu baca sedap, orang ni baca tak sedap, lebihlah dia, orang ni kurang. Tak, tuan-tuan, yang itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan benda muktasab, benda yang diusahakan, tak. Tapi yang diusaha ialah banyak mana dia baca Al-Quran, banyak mana dia berusaha untuk memperbetulkan Al-Quran, itu dia ambil kira. Sebab itulah wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'u fih, orang-orang yang baca Quran sedangkan dia tergagap-gagap, wa yatata'u fih wa huwa alaihi syaq, dan dia payah baca Quran, lahu ajran, 2 pahala pula. Jadi maknanya kerana usaha ikhtiar tersebut yang Allah berikan. Dan orang yang bahagian awal hadis tu, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama-sama orang yang safarah ni maksudnya duta-duta, maknanya orang yang tahap tinggi, kelas A punya orang ni, itu orang telah mahir yang sangat, dan Allah berikan kelebihan seperti itu. Baik, berkenaan dengan suara yang Haji Omar sebut tadi, tuan-tuan, kita ambil jalan tengah lah dalam hal ini. Suara untuk baca Al-Quran itu satu kelebihan yang besar, diusaha, diikhtiar untuk jadi baik. Dan ini adalah Sahih Bukhari sendiri, iaitu tentang Usaid bin Hudayr. Tuan-tuan cari kisah ini. Usaid bin Hudayr, dia sembahyang pada tengah malam. Bila sembahyang tengah malam ni, tuan-tuan, ini PL perbuatan sahabat ini menjadi kebiasaan. Bangun malam sembahyang, bangun tahajud malam itu perkara biasa. Tak bangun luar biasa. Kita kalau bangun luar biasa, kalau tak bangun biasa. Itu terbalik. Jadi sahabat sembahyang malam tu, sembahyang tu, tuan-tuan, tiba-tiba dia tengok satu awan hitam. Malam tu ada bulan mengambang apa semua. Awan tu turun. Dia pun sudah. Takut. Akhirnya dia berhenti sembahyang tu, dia siapkan sembahyang cepat-cepat, tuan-tuan. Dan dia pun takutlah kerana apa benda boleh turun-turun ni. Kemudian dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita perkara ni. Bila dia cerita, Rasulullah kata, yang ni jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilkal malaikah, itu malaikat tu. Rupanya yang gerombolan itu adalah malaikat, bukan awan. Jadi maknanya nampak gelap tu kerana awan itu dah dia dilindungi oleh cahaya apa semua, jadi nampak gelap. Kemudian danat li sautik, turun itu kerana suara kamu. Usaid terkenal dengan bacaan suara yang baik. Jadi maknanya kepentingan bacaan suara yang baik itu sangat-sangat penting, tuan-tuan. Cuma kalau berlebih-lebih, target dia adalah suara sahaja, isi kandung Quran ni tak bercara, itu satu perkara lain. Yang tak beramal Quran itu saya tidak setujulah. Cuma kalau dia di masa baca Al-Quran tu untuk membaca dengan baik, kemudian tujuan baca dengan baik tadi dia nak mendalami isi kandung, itu sangat-sangat baiklah. Bukan hanya sekadar kita menyedapkan bacaan, bahkan kita perlu juga memperbaiki pemahaman kita tentang ayat yang kita baca. InsyaAllah satu jawapan yang cukup jelas daripada Beliau Doktor, mudah-mudahan terjawab soalan yang diajukan oleh Tuan Haji Omar kita sebentar tadi. Jadi jom kita Doktor nak beraihkan soalan yang berikutnya daripada Facebook, daripada Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Juga ayat ke-19. Adakah sujud tanda kerendahan hati kita sebagai hamba Allah? Manusia yang tidak mahu tunduk dan sujud kepada Allah, adakah dianggap tidak mentaati perintah Allah? Apakah lebih rendah darjatnya di sisi Allah berbanding makhluk lain seperti burung, gunung ganang yang lebih mentaati Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Doktor. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Satu soalan yang menempelak kita semua, Doktor. Silakan, Doktor. Baik, terima kasih kepada Haji Masrifah Nur Jama'in. Tuan-tuan muslimin simak rahmat Allah sekalian. Sebenarnya kalau orang tidak nak sujud, maksudnya tidak semayang lah. Kalau itu maksudnya, memang itu sangat-sangat berdosa dan sangat-sangat angkuh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hakikatnya, tuan-tuan, sifat sujud ini bila disebutkan oleh Allah Subhanahu dalam Quran pun sebut, dalam hadis pun sebut, bahkan aksiru, Rasulullah kata, banyakkan kamu berdoa semasa sujud, kerana itulah masa yang kamu paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, maknanya ini
lambang pengabdian, lambang kita ini merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin rendah man khada'a, siapa yang merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rafa'ahu Allah, Allah akan mengangkat dia setinggi-tingginya. Mana ini sifat yang biasa dilakukan. Dan para ulama tuan-tuan, biasa misalnya Zainul Abidin, seorang di kalangan Ahlul Bait, yang bersalat tuan-tuan, dia boleh menyebutkan bahawa malam ini salatku, malam ini malam qiyam, berdiri, mana panjang qiyamnya, malam esok malam rukuk, panjang rukuknya, malam lusa malam sujud. Jadi boleh dia buat begitu tuan-tuan, salatnya cukup panjang. Kita tuan-tuan kalau dapat sembahyang 10 minit, 20 minit, alhamdulillah, itu pun sangat-sangat panjang. 10 minit biasa mas sembahyang. Kalau tu kadang-kadang ikut kepada gear. Agak-agak kita sekitar 5 minit. 5 minit biasa 2 minit. Inilah yang ulama-ulama kita buat. Mudah-mudahan kita dapat kita kadang-kadang nak buat solat sunat tasbih tu pun tengok imam buat solat sunat tasbih tu, weh, tak apalah, saya balik dululah. Betul, Allahu Akbar. Jadi satu pengajaran buat kita agar kita lebih mentaati ataupun kita lebih refleksikan diri kita agar untuk terus tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tadi doktor, kita ada pemanggil yang berikutnya daripada Tuan Ilyas Abu Bakar. Assalamualaikum Tuan Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi, Da'i Luqman dan juga yang bahagia Ustaz, Doktor. Ya, apa khabar Tuan Ilyas? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Silakan pagi ini. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Silakan. Kita tahu Nabi Daud alaihissalam ni mempunyai kelebihan seperti suara yang merdu. Dia juga tentang kemahiran ataupun dipanggil pandai besi. Beliau juga dapat membuat pedang dan peralatan peperangan ni. Jadi di situ kita nampak Nabi Allah Daud ni seorang tukang besi lah, berbanding dengan anak baginda Nabi Allah Sulaiman yang ada seorang raja dan juga mempunyai bala tentera yang hebat. Dan soalan di sini Nabi Allah Daud ni menjadi seorang tukang besi. Di situ kita nampak dia seorang yang humble lah, yang rendah diri, membuat pekerjaannya. Boleh katakan, kalau dikatakan tukang besi itu akan mendatangkan banyak lah, tidak dengan kepanasannya dan juga baunya. Minta pencerahan daripada doktor tentang pekerjaan Nabi Allah Daud ini, yang nampaknya selalunya dalam bidang tukang besi ni. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Ilyas Abu Bakar. Kita soalan berkaitan dengan kelebihan Nabi Daud. Dia sebenarnya satu tambahan sedikit lah doktor. Dia kata yang Nabi Daud ni, dia berasal daripada seorang tentera, tapi menjadi seorang raja doktor. Apakah intipati ataupun pengajaran sebaliknya? Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Tuan Ilyas. Soalan yang sangat baik, dan tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah Allah sekalian. Dalam Al-Quran sebut wa alanna lahul hadida an i'mal sabiqatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihan. Iaitu kelebihan Nabi Allah Daud ni, besi jadi lembut. Jadi barangkali ada ilmu khas yang dia macam mana tangan dia, itu kita kata mukjizat, tapi tak apalah. Yang pentingnya besi itu mudah untuk dia bentuk jadi baju besi perang apa semua tu. Jadi itu kelebihan Nabi Allah Daud alaihissalam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan tentang Nabi Daud ini memakan untuk kehidupannya, rezeki dia cari itu melalui min amali yadihi. Daripada usaha ikhtiar tangan, maksudnya dia buat kerja, dia jual, dia dapat itu. Tuan-tuan, bukankah cerita dia wa ataina mulkahu, pemimpin. Bahawa dia pemimpin ini. Jadi tuan-tuan, perhatikan pula, ini saya nak kaitkan beberapa kisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, selepas dilantik menjadi khalifah, Rasulullah wafat, Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Esoknya Abu Bakar ni salah seorang peniaga, tuan-tuan. Dia meniaga antara niaga kain. Jadi esoknya tuan, dia pikul kain tu. Pikul. Omar pun tanya, kamu nak pergi mana Bakar? Nak jual kain, aku nak makan apa? Masya-Allah. Nak pergi berniaga. Kamu khalifah kan? Mesti ada gaji. Ya. Kenapa? Jadi dia pun
tak terfikir bahawa dia khalifah, maka khalifah dia kena ambil daripada Baitul Mal, perbendaharaan negara. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, dalam kepala pemerintah ini orang seperti ini, dia kena kerja sendiri baru dia boleh dapat. Bukan dia nak mengharapkan ambil harta daripada negara punya baru dia, tidak begitu tuan-tuan. Ini walaupun sebenarnya memang hak dia, tapi nak bagi tahunya bahawa dia faham bahawa berusaha dan ikhtiar. Baik tuan-tuan, tengok lebih tinggi lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah. Ya, dia rasul dan dia khalifah. Tuan-tuan, sila buat kajian. Ustaz dah tengok banyak ini. Sebenarnya selepas Rasulullah menjadi rasul, sebelum tu kita kata pelihara kambing, ada berniaga, Rasulullah tak. Selepas jadi rasul, apa kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam? Untuk iktisab, untuk mencari rezeki keluarganya, apa kerjanya? Yang ini terdiam. Tuan-tuan sila buat kajian. Sila cek, tanya asatizah kita, apa kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada? Betul tu. Kemudian tuan-tuan, kita kata wa'lamu annama gharimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul. Kalau dapat ghanimah, ghanimah ni harta rampasan perang, maka fa anna lillahi khumusahu, 1/5 tu Rasulullah dapat. Baik. Kalau Rasulullah dapat, soalannya kat mana bahagian yang kita tengok dalam rumah Nabi tu yang Rasulullah dapat daripada itu? Bahkan dalam hadis-hadis menyebutkan bila Rasulullah dapat pun, Aisyah kata Rasulullah ni tak boleh duduk diam, bagi situ, bagi sini, bagi situ, bagi sampai tak tinggal. Tu tak nampak apa? Tak nampak. Dan akhirnya ada satu malam tu Rasulullah tak boleh tidur. Lepas bagi-bagi tak boleh tidur. Aisyah kata, kenapa? Abang kenapa? Kita kata gitu tak? Bang kenapa? Yang ada lagi lebih tu kamu dah beri ke belum? Tak boleh tidur dia. Ini dia Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Jadi seorang pemimpin kena ambil contoh ini. Walaupun itu hak dia. Ya, walaupun itu hak dia. Dalam Quran sebutnya fa anna lillahi khumusahu, 1/5 itu Rasul punya. Allah dan Rasul. Tapi tuan-tuan, walaupun Rasul punya, tak ada. Dia mati, baginda wafat, apa yang tinggal? Inak, bekas ambil saja. Pakaian. Pakaian. Ada riwayat yang sedikit tuan-tuan, ada pedang, ada kuda seekor. Itu je. Allah. Itulah pemimpin negara yang duk sibuk sangat sekarang apa semua tuan-tuan, maka sila renungkan perkara yang seperti ini. Allahumma. Allahu Akbar. Yalah, ustaz pun cakap ustaz tak nak tiru seperti itu, tapi sekurang-kurangnya kita mencontohi dan meneladani. Allah Akbar. Inilah dia orang yang nak mencontohi Nabi, sedangkan memang Nabi itu sebenarnya udwatun hasanah. Ya. Kan doktor kan, itulah kita, kalau kita ni nak betul-betul nak ikut Nabi tu, kena tengok baliklah. Kita kena periksa balik diri kita, adakah kita benar-benar sudah pun mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan juga ditunjukkan oleh baginda, insya-Allah. Jadi doktor, kita nak raikan soalan berikutnya doktor, daripada saudara Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berpandukan ayat ke-20 yang bermaksud dan kami berikan kepadanya hikmah, apakah ancaman kepada mereka yang ada ilmu tapi tidak beramal, dan adakah ia menyerupai kaum Yahudi? Mohon pencerahan doktor. Terima kasih. Jadi doktor, jadi doktor, untuk jawapannya tu doktor, kita nak simpan dulu. Kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jadi nak tahu kan apakah jawapan di sebalik soalan yang diajukan oleh saudara Muhammad Izzuddin kita, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Dan Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru, menerusi di TV9, dekat di hati. Alhamdulillah, saudara sekalian, Allah SWT masih lagi memberikan kita kesempatan untuk terus berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan topik perbincangan kita pada pagi ini menerusi ayat 19 hingga 21 daripada surah Sad ini memberikan pelbagai manfaat buat kita dan juga menjadi satu pedoman untuk kita meneruskan perjalanan kehidupan kita yang mungkin entah bila
akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian yang telah pun disediakan, insya-Allah. Jadi sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu soalan daripada saudara Muhammad Izzuddin yang bertanyakan berkaitan dengan doktor ayat 20, adakah kita ni kalau tak beramal dengan ilmu, adakah kita juga sama dengan orang-orang Yahudi, doktor? Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Izzuddin yang bertanya sebelum break tadi. Dan tuan-tuan mesti simak rahmat Allah sekalian. Sebenarnya bila sebut tentang hikmah yang merujuk kepada ini ayat yang ke-20, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa shaddadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Wa atainahul hikmata, kami memberi kepadanya hikmah, itu kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Ulama mentafsirkan tentang hikmah ini ialah tentang ilmu, tentang pengurusan, tentang dia mengatur. Dan antara kelebihan Nabi Allah Daud ialah dia boleh mengatur masanya, 3 masa. Yang pertama syu'unil mulk, urusan-urusan kenegaraan, ataupun syu'unil malik, urusan-urusan tentang raja dia tu. Kemudian syu'unil qada bainan nas, urusan-urusan nak menyelesaikan masalah orang ramai ni, mendengar orang tu beritahu begini masalah dan seumpamanya. Yang ketiga ialah khulwah wal ibadah fil mihrab, iaitu dia boleh beribadat pula di dalam mihrabnya. Agak kepelekanlah seorang raja begitu sibuk, ya, tiba-tiba ada masa untuk dibahagi. Jadi tuan-tuan, nampaknya pemerintah kena berfikir untuk 3 ini juga ni. Pertama urusan kerajaannya, kemudian urusan nak mendengar laporan-laporan masalah rakyat, kemudian yang ketiga tentang beribadat kepada Allah juga kena ada masa. Ini kelebihan Nabi Allah Daud, iaitu hikmah. Baik, orang tidak menggunakan ilmu hikmah ni, saudara Izzuddin kita telah kaitkan tentang adakah jadi seperti golongan Yahudi. Dan Al-Quran pun sebut dalam ayat surah Al-Jumu'ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perbandingan orang-orang yang ada isi kandung kitab, hikmah dan semua itu, pengetahuan, tapi tak guna, seperti manalah kalda yang bawa himar, yang bawa kitab. Ada hasil tak? Tak ada. Jawapan tak ada hasil. Ilmu ada tapi tak guna. Jadi tuan-tuan mesti simak rahmat Allah sekalian. Ustaz nak kait sikit lah. Jadi yang Izzuddin cakap tu, Ustaz kata betul lah, dari sudut bahawa mereka tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan hikmah yang Allah SWT beri. Cuma ada satu klip video Ustaz suka nak respon tentang satu orang mengatakan orang baca Quran tidak faham. Samalah macam tu dia tu. Baca Quran tidak faham. Ada beberapa perkara yang perlu diteliti. Video ini agak viral, bahawa seorang ustaz berceramah. Dia kata, awak baca Quran, awak tak faham, maka samalah macam himar yahmilu asfara. Masya Allah, tu sangat berat. Baik tuan-tuan, mesti simak rahmat Allah sekalian. Yang pertama sekali, ayat ini turun, himar yahmilu asfara ini, kamathal himar ini adalah kepada Yahudi. Itu satu perkara. Baik. Yang kedua ialah tuan-tuan, ayat Quran ini kalau dibaca sahaja, orang yang baca alif lam mim dapat 30 pahala. Baca saja tu belum lagi memahami lebih besar lagi lah. Betul. Yang kedua, yang ketiga ialah para salafus salih. Dalam kitab tuan-tuan banyak boleh rujuk, dalam syuruhul hadis banyak. Kemudian kalau nak tepat lagi, tuan-tuan boleh rujuk kepada kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Rasulullah SAW kata, siapa-siapa yang baca Quran kurang 3 hari khatam, 10 juz sehari. Masya Allah. Kita terkejut dah dengar berita tak? Siapa buat begitu? Rupa zaman dulu biasa. Dulu sangat biasa. 3 hari khatam la yafqah. Kurang 3 hari. Maknanya 2 hari khatam dah. Tapi tuan-tuan, Imam Nawawi menulis ratusan para ulama yang mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Masya Allah.
La yafqah ini maksudnya tidak akan memahami, tidak akan dapat menghayati kerana cepat tu lah. Tapi tuan-tuan, ulama nampaknya macam tidak setuju dengan hadis Nabi, seolah-olah begitu perbuatannya, sebab Imam Syafi'i 2 kali khatam satu hari dalam bulan Ramadan. Maknanya pagi habis satu kali, malam habis satu kali. Jadi kalau begitu tuan-tuan, macam mana? Tidakkah bertentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya tidak. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, dalam hal untuk mengejar pahala yang ni dibenarkan, khususnya dalam bulan Ramadan. Jadi hati-hati nak bercakap ini, kalau baca Quran tak faham macam himar bawa kitab tadi, itu tak betul. Cuma kita katakan bahawa membaca ada kelebihan, memahami lebih banyak kelebihan, dan beramal lebih lagi kelebihannya. Allahu Akbar. Jadi itulah kita sebenarnya kena lebih memahami dan juga mendalami tentang maksud sebenarnya setiap ayat dalam Quran tu. Tak boleh kita hanya membaca di sebalik dasarnya itu saja, kita tanpa memahami apakah isi kandungan ataupun yang lebih mendalam di sebalik ayat-ayat tersebut, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan daripada saudara Izzuddin. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada saudari Anna Karnina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, doktor, pada ayat ke-20, adakah Nabi Daud seorang yang berdisiplin mengatur masalah umatnya? Mohon penjelasan doktor. Terima kasih Doktor dan Nai, sama-sama #biar tahu jangan keliru. Silakan doktor. Baik, terima kasih kepada Ana Karnina. Soalan yang sangat baik, dan tuan-tuan, Ustaz mengira soalan ini sebagai menyokonglah ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni, bahawa Nabi Allah Daud ini diberi wa atainahul hikmah wa faslal khitab. Fasal khitab ini, para ulama mufassirin menyebutkan bahawa Nabi Allah Daud ini dia ada kebijaksanaan dalam memutuskan suatu hukuman. Dalam maknanya orang begini diberi keputusannya gini, orang begini diberi keputusannya begini. Jadi dia ada kelebihan itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji Nabi Allah Daud dalam hal ini. Cuma dalam pujian itu di sana ada ujian. Barulah kita masuk kepada ayat yang ke-21 itu, wahal ataka nabaul khasmi iz tasawwarul mihrab. Dan sudahkah sampai kepada kamu ya Muhammad berita perbicaraan dua orang yang diperselisih, mana dua orang yang berselisih ketika mereka memanjat tembok tempat Nabi Daud beribadat, fil mihrab, tempat Nabi Daud beribadat itu mereka panjat tembok tersebut nak beritahu masalah mereka. Terkejut Nabi Allah, sebab dia memang masa dia tu tak boleh ganggu lah, sebab dia ada masa untuk mengurus hal rakyat, mengurus hal negara, dan juga ada masa beribadat. Jadi tuan-tuan, yang ini kita tunggu esoklah, insya-Allah. Kita akan bincang lebih lanjut, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Nak tahu tentang apakah di sebalik perselisihan tersebut, nak tahu tentang kisahnya, kena tengok juga esok harilah. Jadi insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, kita nak teruskan lagi dengan soalan kita yang berikutnya. Dengan kita ada pemanggil talian, doktor, iaitu Mamu kita, Mamu Hanifah. Assalamualaikum Mamu. Waalaikumsalam sahabat Mamu. Apa khabar Mamu? Alhamdulillah, syukur pada Tuhan. Alhamdulillah. Semua doa lah pada Ustaz dan kru-kru semua, mintalah Tuhan ampun dosa-dosa kita. InsyaAllah, amin rabbal alamin. Tambahkan rezeki kat kita. Sama-sama kita, insyaAllah Mamu. Silakan Mamu, soalan pagi ni Mamu. Soalan Mamu, kita ni boleh pergi Mekah. Lawan Mamu ni boleh pergi Mekah. Tapi buat apa Mamu nak bagi jadi perempuan Mamu nak pergi Mekah? Pasal apa yang jadi lagu tu sampai dah ni awak yang jadi begitu punya zalim kita ni? Pasal apa yang jadi lagu tu? Tengok, jantan pula nak jadi perempuan nak jadi jantan, buka aurat. Adakah Tuhan bagi lagu tu punya tempat pun kita buat lagu tu punya zalim betul-betul kita ni? Apa yang kita jadi minta timbang pada Tuhan, anak-anak kita janganlah jadi lagu tu minta tolonglah. Dekat semua orang lah. Kalau nak pergi Mekah jangan buat perangai lagu ni. InsyaAllah, insyaAllah. Minta tolonglah kat semua. Ustaz tolonglah urai dalam sikit perkara ni. InsyaAllah. Jangan bagi mudarat lagi. InsyaAllah Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang sebenarnya berkaitan dengan isu semasa. Jadi doktor, sebenarnya apa sebenarnya yang manusia zaman sekarang ni mahukan sebenarnya?
melakukan benda-benda yang bodoh, boleh katakan bodoh pada hari ini, untuk aja mendapatkan satu populariti dan sebagainya. Doktor, silakan. Baik, terima kasih kepada Mamu, soalan yang sangat baik, dan Ustaz kira bukan soalan, itu pandangan beliau dan kita setuju dengan pandangan tersebut yang Masya Allah. Sebenarnya tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian, orang yang buat dosa, buat satu kesalahan, hakikatnya dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan ada orang tanya, kenapa Allah tak balas tu? Dia pergi buat depan Kaabah begitu apa semua, kenapa Allah tak balas tu? Maknanya Allah biarkan. Kenapa Allah biarkan begitu? Jadi akhir dia pergi lagi, Allah ni tak berkuasa, Allah ini tidak ada. Dia pergi lagi sampai ke tahap itu. Kenapa Allah biarkan kalau Allah itu ada? Ini soalan-soalan tuan-tuan. Baik, kita nak jawab persoalan-soalan ini tuan-tuan. Ustaz nak beri satu, sebelum nak jawab soalan tu Doktor, kita nak berhenti berehat sebentar lah. Sebab mesti huraiannya itu cukup panjang dan juga memberikan intipati untuk kita semua. Nak tahu jawapannya? Teruskan kekal bersama dengan kami. Kembali sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu untuk segmen yang terakhir untuk episod pada kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini sepanjang 2 jam kita bersiar langsung mendapat rahmat dan juga keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu soalan daripada Mamu Hanifah kita, ataupun pandangan daripada Mamu Hanifah kita berkaitan dengan isu semasa, Doktor. Jadi Doktor, kenapa sebenarnya Allah SWT berikan ujian-ujian sebegini pada kita, Doktor? Silakan. Baik, terima kasih Da'i Luqman, Mamu yang bertanya, dan tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian. Kembali kita pada persoalan yang sebelum tadi, iaitu berkenaan dengan orang yang sengaja membuat dosa. Tuan-tuan, kalau orang tu sengaja membuat dosa, saya sebut tadi bahawa dia mesti memohon ampun dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia buat dengan sengaja ni, dia sedar bahawa itu salah. Baik. Dan kemudian dia berbangga-bangga pula dengan dosa tersebut, bahawa tak ada apa yang berlaku dalam kawasan Kaabah atau di mana lah, masjid apa semua kan orang mencuri dalam masjid pun ada kan. Jadi okey je, sihat je. Jadi maknanya benda itu seolah-olah bukan satu kesalahan, ataupun kesalahan itu dibiarkan. Jadi di mana Allah yang kata Allah melihat semua itu dan Allah akan mengambil pembalasannya, tidak dibalas. Baik tuan-tuan, kita perhati dalam ayat Quran tuan-tuan. Allah sebutkan illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Allah sebut dalam Quran, wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun. Kalau kami nak tenggelamkan tu boleh, tetapi illa rahmatan minna, rahmat daripada kami, iaitu lengahkan si wa mata'an ilahin, dan kami boleh kamu bergembira untuk sekejap, supaya manusia ini dapat merenung kesalahan tersebut. Dah ada peluang, Allah alhamdulillah sempatlah aku taubat, kalau tidak aku mati terus hari itu. Agak-agaknya kalau buat dosa Allah matikan terus, buat mencuri potong tangan terus, agak-agak apa jadi? Tak ada orang hidup. Tak ada orang. Nah, jadi maknanya tuan-tuan, itu adalah satu rahmat daripada Allah. Dia kena berterima kasih pada alhamdulillah, Allah beri ruang kepada aku rupanya. Tak? Dan kebiasaannya tuan-tuan, Allah buat begini ni pada keseluruhan kes. Hanya sebahagian kes sahaja yang dibalas dengan serta-merta. Ada. Khususnya dalam bab yang berkaitan dengan dosa kepada ibu bapa. Ini cepat dia punya balasan. Dan dalam kisah-kisah yang nabi-nabi dahulu kan, misalnya kita kata kaum Lut, itu dibalas pun maknanya ada lengah sedikit, tapi cepatlah kalau kira tu. Kemudian kaum Samud itu salasata ayyam, tamatta'u fi darikum salasata ayyam, kamu bergembira 3 hari. Jadi lepas 3 hari itu memang Allah hancurkan sungguh. Jadi maknanya yang seperti itu jarang-jarang Allah buat. Tapi dalam kebanyakan kes Allah beri peluang untuk memohon ampun
dan Allah beri ruang untuk dia bertaubat. Dan tuan-tuan, sengaja ini boleh menyebabkan dia terkeluar akidah walaupun dalam Kaabah. Sengaja ini. Dia tahu kesalahan tersebut, benda itu haram pun haramlah dengan niat mengejek apa semua, maka dia akan gugur akidahnya. Allah Akbar, itu yang kita takut tu. Ya, semata-mata tidak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Malah. Semata-mata malah haram, berdosa besar. Tapi kenapa tak sembahyang? Aku tak nak sembahyang, bukannya wajib. Yang itu engkar begitu tuan-tuan, maka itu gugur akidahnya, dia terkeluar. Itu yang kita takut tu. Kadang-kadang hanya sekadar untuk konten, nak mengejar populariti, akhirnya tergadai akidah. Allahu Akbar. Jadi saudara sekalian, agar kita doakan agar Allah SWT berikan perlindungan kita kepada kita, buat keturunan kita agar terhindar daripada perkara-perkara sebegini, insya-Allah. Jadi doktor, kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada saudara Aiman Aizuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat 21. Apakah yang menyebabkan mereka itu bermusuhan dan siapakah mereka itu? Yang keduanya, mengapa mereka masuk ke bilik Nabi Daud AS dengan memanjat dinding? Apakah tujuan sebenar mereka masuk ke bilik Nabi Daud AS? Mohon pencerahan doktor. Terima kasih. #biar tahu. Jangan keliru. Dua soalan doktor. Terima kasih kepada Aiman Azzuddin, dan kedua-dua soalan berkaitan sebenarnya dengan ayat nombor 21. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, hakikat sebenarnya Nabi Allah Daud ni, bila Allah Subhanahu taala sebutkan tentang kelebihan wa syaddadna mulkahu, kami perkukuhkan kerajaannya, wa atainahul hikmah, kami berikan hikmah, ilmu-ilmu yang hebat-hebat kepada Nabi Daud, wa faslul khitab, dan dia boleh mengurus, boleh memutuskan dengan baik sekali. Maka kemudian tuan-tuan, seorang nabi dan seorang rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Dan manusia yang paling banyak kena uji para nabi, para rasul, semal amsal amsal, kemudian yang rendah sikit, kemudian dia tengok taraf-taraf itu kan. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, Nabi Allah Daud pun sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah yang datang ini, dua orang ini, apakah dia punya masalahnya, kenapa sampai panjat dinding? Itu semua tuan-tuan, insya-Allah sabar ya Aiman Azzuddin, kita akan bincangkan pada esok hari yang lebih panjang. Insya-Allah. Jadi sebenarnya ini hanya sebagai satu panggil lontaran awal. Insya-Allah kita akan bincang sebagai teaser awal lah. Jadi nak tahu, kerana orang kata berteruskan dengan pembelajaran kita untuk episod esok hari lah. InsyaAllah kita akan bincangkan dengan lebih mendalam tentang kisah dua pemuda yang bertemu dengan Nabi Daud AS ni, insyaAllah. Jadi doktor, sebenarnya masa sudah sangat-sangat mencemburui kita. Jadi sebagai kesimpulan ni, boleh tak doktor kongsikan kepada kami semua dengan 3 poin penting ataupun 3 isi penting yang kami dapat sama-sama garapkan untuk kami praktikkan dalam kehidupan kami, doktor. Silakan doktor. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, Ustaz nak highlight kepada 3 perkara yang buat oleh Nabi Allah Daud alaihissalam. Dia seorang raja yang sibuk. Raja yang sibuk, tetapi memberikan masanya kepada 3. Urusan kenegaraan, kerajaannya itu, urusan rakyat tak tinggal, dan urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita ambil yang ini untuk kita juga. Mana urusan keluarga kita, urusan kerja kita, dan jangan lupa urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada masa yang kita kena duduk diam, tak ada siapa boleh ganggu. Duduk diam itu dia, kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir, kita mengenangkan apa kesalahan kita, kita menangis, kita memohon ampun. Itulah masanya. Kalau tidak ada masa lagi. Jadi inilah untuk kita sama-sama lakukan tuan-tuan. Mudah-mudahan Ustaz Allah pilih Ustaz dulu, dan tuan-tuan semualah yang kita yang mendengar sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Silakan doktor untuk kita tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, Rabbil Alamin. Jazakallah khairan kathira, Doktor. Di atas bacaan doa, mudah-mudahan Allah SWT mengekalkan Doktor dalam kesihatan. Amin. Dan juga menjaga usaha Doktor untuk terus berkongsi ilmu untuk kami semua, insya-Allah. Jadi, saudara-saudara sekalian, jangan lupa untuk saksikan esok hari juga bersama dengan Double DL, iaitu Dr. Luqman dan juga Da'i Luqman pada esok hari di dalam rancangan Tanya Ustaz, untuk kita meneruskan lagi kesinambungan perbincangan kita pada hari ini dengan ayat 22 dan juga ayat sehingga ayat 24 daripada surah Sad, dan insya-Allah kita mudah-mudahan diberikan manfaat dan juga kita tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi untuk esok hari. Jadi saudara-saudara sekalian, saya Da'i Luqman, mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana. Bertemu lagi kita di lain episod rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.